Antara objektif bagi video ini adalah yang pertama, murid dapat menjelaskan bahagian dan jenis najis. Yang kedua, mengaplikasikan cara-cara bersuci daripada najis dengan betul. Bagi memastikan keberkesanan video ini, murid sepatutnya telah mempelajari tajuk pengertian najis. Yang kedua, memberi perhatian sepenuhnya ketika video ini ditayangkan. Yang ketiga, menjawab semua soalan yang disediakan. Antara isi kandungan yang terdapat dalam video ini, bahagian dan jenis-jenis najis dan cara-cara menyucikan najis. Assalamualaikum murid-murid. Semua sihat? Ustaz harap semua dalam keadaan baik. Waalaikumsalam Ustaz. Kami sihat. Alhamdulillah. Murid-murid, hari ini Ustaz akan sambung pelajaran kita tentang konsep bersuci. Tapi sebelum tu, siapa ingat pelajaran kita yang lepas? Saya Ustaz. Sebelum ni kita belajar tentang pengertian najis. Betul tu Ahmad. Izzat, boleh kamu ulang apakah yang dimaksudkan dengan najis? Najis ialah semua benda kotor yang menghalang daripada sah solat seperti darah. Tepat sekali Izzat. Ustaz, hari tu saya terpijak air kencing adik saya. Adakah ia dikira sebagai najis? Bagus soalan kamu. Hari ini Ustaz akan sambung pelajaran kita berkenaan dengan jenis-jenis najis. Jom kita dengar penerangan tentang jenis-jenis najis. Kalau kamu dah bersedia, sila beri perhatian di papan hitam ya. Baik Ustaz. Najis terbahagi kepada 3 bahagian. Najis mukhaffafah adalah air kencing kanak-kanak lelaki yang berumur 2 tahun ke bawah yang tidak makan dan minum kecuali susu ibunya sahaja. Yang kedua, najis mutawassitah adalah najis selain najis mughallazah dan najis mukhaffafah. Contohnya, air kencing, tahi dan darah. Dan yang ketiga, najis mughallazah adalah anjing, babi dan kotorannya serta segala perkara yang berkaitan dengan keduanya. Contohnya, air liur, air kencing dan darah. Semua faham tak penerangan tadi? Faham Ustaz. Baiklah, sekarang kita ulang pelajaran kita. Ustaz nak Sarah, Ahmad dan Izzat sebut jenis-jenis najis seorang satu berserta dengan contohnya. Yang pertama adalah najis mukhaffafah. Contohnya, air kencing bayi lelaki. Yang kedua adalah najis mutawassitah. Contoh seperti darah.
Dan yang ketiga adalah najis mughallazah. Contoh, anjing dan babi. Ustaz nak tanya, sekiranya kita terkena pada najis-najis yang kita belajar tadi, apa yang perlu kita buat? Kita kena cuci badan kita, betul tak Ustaz? Tepat sekali Ahmad, kita perlu sucikan diri kita daripada kotoran supaya kita dapat menunaikan ibadah dengan baik. Bagaimana cara untuk sucikan najis-najis tu Ustaz? Jom kita dengar penerangan tentang cara-cara menyucikan najis. Sila beri perhatian ya. Baik Ustaz. Cara menyucikan najis mukhaffafah. Renjiskan air mutlak ke tempat yang terkena najis. Bagi najis mutawassithah, yang pertama, hilangkan najis yang terkena pada badan, pakaian atau tempat. Dan yang kedua, basuh dengan air mutlak sehingga hilang kesan sama ada warna, bau dan rasa. Bagi najis mughallazah, yang pertama, hilangkan najis yang terkena pada badan, pakaian ataupun tempat. Yang kedua, basuh dengan air tanah 1 kali. Dan yang ketiga, basuh dengan air mutlak 6 kali hingga hilang bau, warna dan juga rasa. Ustaz harap kamu dapat amalkan apa yang kita belajar hari ini supaya ilmu yang kita dapat tidak disia-siakan. Baiklah Ustaz, insya-Allah.